Ini adalah soalan kuantitatif 6. Tata-tata di bawah menunjukkan maklumat pendapatan negara. Okey, anda boleh nampak sini ada butiran dan yang ini adalah bilion dolar. Jadi pastikan nanti jawapan anda tunjuk bilion dolar ya. Okey, ada pelbagai maklumat yang disediakan dekat sini. Okey, tak apa, kita cuba tengok soalan dia dulu. Soalan dia berdasarkan jadual di atas. Hidung keluaran dalam negeri kasar pada kos faktor KDNKKF dengan menggunakan pendekatan perbelanjaan. Okey. Dan kemudian dia juga minta anda hitung KNKHP dengan menggunakan kaedah perbelanjaan. Dan selain daripada itu, soalan itu juga tanya hitung pendapatan negara ikut cara pendapatan. Kalau cara pendapatan dekat sini bermaksud dia adalah berkaitan dengan kaedah pendapatan lah. Okey, dan untuk maklumat anda, sebenarnya ada 3 kaedah untuk menghitung pendapatan negara punya yang anda sudah pelajari. Tetapi untuk soalan ini, dia hanya fokuskan kaedah perbelanjaan dan juga kaedah pendapatan sahaja. Okey, kita ulang kaji sikit yang berkaitan dengan kaedah perbelanjaan. Okey, ingat kaedah perbelanjaan ini juga dikenali sebagai nilai barang akhir di mana dia adalah terdiri daripada C, consumption, perbelanjaan penggunaan, I, investment, pelaburan, G, government, perbelanjaan kerajaan. Kemudian kita ada ekspor tolak import, X tolak M. Okey, sekarang soalan saya. Ekspor tolak import sama dengan apa? Sama dengan ekspor bersih Mi. Okay, good. Ya, ingat ya, itu sama dengan ekspor bersih. Dan kita juga kena tambah perubahan stok. Barulah kita dapat KDNKHP. Tadi sudah kata, soalan itu selain daripada kaedah perbelanjaan, dia juga akan uji pasal kaedah pendapatan. Okay, kita cuba tengok kaedah pendapatan. Kaedah pendapatan juga dikenali sebagai bayaran faktor. Dia adalah terdiri daripada sewa, upah gaji, bunga bersih, keuntungan syarikat. Untuk maklumat anda, keuntungan syarikat dia bahagi kepada 3. Kita ada untung dibahagi. Untung dibahagi ini juga dikenali sebagai apa ya? Dividen. Okay, good. Lepas tu kita ada untung tidak dibahagi. Apakah tujuan untuk untung tidak dibahagi ini? Untung tidak dibahagi adalah untuk membuat pelaburan, Miss. Yes, good. Okay. Ya, untuk tujuan pelaburan. Lagi satu, cukai keuntungan syarikat. Okey, cukai ini dibayar kepada siapa ya? Kerajaan. Itu je. Soalan saya simple. Okey, jadi ingat cukai keuntungan syarikat ini adalah dibayar kepada kerajaan punya. Jadi itu sebenarnya merupakan keuntungan syarikat. Bermaksud kalau sesebuah syarikat dapat keuntungan, dia akan digunakan untuk tujuan-tujuan berikutlah. Dan jangan lupa kita kena tambah pendapatan perusahaan persendirian dan akhirnya barulah kita dapat KNBKF. Okey, itu adalah kaedah pendapatan. Okey, jadi sekarang daripada soalan ini, anda boleh nampak ya, dekat jadual dia memang ada banyak sangat item dekat sini. Okey, jadi apa yang Miss nak anda buat? Okey, nanti kalau katakan yang itu adalah berkaitan dengan kaedah perbelanjaan, okay, anda bagi tahu saya, Miss ini berkaitan dengan yang pertama. Kalau katakan itu adalah berkaitan dengan kaedah pendapatan, okay, anda bagi tahu saya itu adalah di bawah yang kedua. Okay, sebab memang soalan kita fokus 2 ini saja. Dan selain daripada itu, mungkin ada maklumat yang berkaitan dengan kaedah keluaran. Okey, anda sepatutnya tahu kaedah keluaran itu macam mana. Anda bagi tahu saya, Miss itu adalah berkaitan dengan yang ketiga. Okey, dan selain daripada itu, kita juga ada pelarasan. Kalau pelarasan itu bermaksud kalau kita nak buat, okey, contoh, apakah beza antara KDNK dengan KNK, PLBLN kan? Itulah pelarasan.
Okey, dah mungkin ada data yang tiada kaitan. Okey, bermaksud dia sebenarnya tak ada kaitan dengan perbelanjaan, tak ada kaitan dengan pendapatan, pun tak ada kaitan dengan kaedah keluaran. Dia juga bukan melupakan pelarasan. Itu kita masuk tiada kaitan. Okey, jadi sekarang kita akan klasifikasikan setiap item yang berada di sini. Okey, kita cuba tengok, kita mula dengan yang pertama ya. Yang pertama itu adalah bayaran gaji. Ya, Miss. Kaedah pendapatan Okey, good. Kalau pendapatan dia adalah 2. Berkaitan dengan susut nilai. Susut nilai kaedah pelarasan. Yes, di bawah pelarasan. Jadi saya akan letak 4. Okey, sambung. Keuntungan syarikat yang tidak diagihkan. 2. Yes, 2. Sebab di bawah pendapatan. Kan tadi kita kata itu adalah untuk tujuan pelaburan. Okey, kita sambung. Cukai ke atas barang-barang. Yang ini dia ada mention, dia adalah cukai tak langsung. Kaedah pelarasan. Yes, pelarasan. Okey, sambung. Pendapatan faktor bersih luar negeri. Pelarasan, Miss. Okey. Kita sambung. Pendapatan perusahaan persendirian. Pelarasan, Miss. Okey, kita cuba tengok pendapatan perusahaan persendirian. Jihad, tengok semula. Ada kat sini tak? Oh, ada. Jadi, Kaedah pendapatan. yes, sebab ini pendapatan perusahaan persendirian kan? Ya, dia sepatutnya di bawah pendapatan 2 ya. Okey, kemudian penggunaan isi rumah. 1, Miss. Yes, good. Okey, itu adalah kaedah perbelanjaan. Okey, kita sambung dengan pelaburan kasar. 1, Miss. Okey, good. Kemudian bayaran sewa. 2. Okey, good. Kemudian kita sambung bayaran pindahan. Nombor 5. Yes, nombor 5, tiada kaitan. Okey, ingatlah dia bukan di bawah perbelanjaan, bukan pendapatan, bukan keluaran, bukan pelarasan, dia tiada kaitan dengan apa yang kita nak cari ni. Okey, kita sambung caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. 5, Miss. Yes, good. Tiada kaitan 5. Sambung dengan dividen. Ada pendapatan. Okey, good. Kaedah pendapatan itu adalah dividen. Sambung cukai keuntungan syarikat. 2, Miss. Yes, good. 2 juga. Bunga bersih. Tak ada kaitan ataupun pelarasan, madam. Antara dua tu saya tak tahu. Antara tiada kaitan dengan pelarasan Okey, Ya. bila tengok sini. Ada tak? Oh, ada pendapatan. Okey. Tengok you bagi 2 jawapan, 2 pun salah. Dia sepatutnya adalah 2. Sorry, madam. Sorry, miss. Okey. Dia adalah bunga bersih ini dia adalah pendapatan. Okey, kita sambung. Cukai pendapatan individu. Okey, ingatlah ini bukan cukai pendapatan syarikat lah, individu. Jadi yang ini adalah di bawah kategori apa? Tiada kaitan. Ya, tiada kaitan. Okey, kita sambung dengan subsidi. Pelarasan. Yes, good. Pelarasan. Pelarasan itu 4. Okey, kita sambung perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan. Yes, good. Yes, dia sudah bagi tahu siap-siap perbelanjaan. Jadi mestilah berkaitan kaedah perbelanjaan. Sambung ekspor bersih. Perbelanjaan. Yes, good. Kita sambung perubahan inventory. Perbelanjaan. Okay, good. Keluaran sektor pertanian. Oh, keluaran. Yes, keluaran. Yang ketiga. Sudah kata keluaran sektor Keluaran. pertanian kan? Ya, keluarannya. Okey, sambung. Keluaran sektor perkhidmatan. Keluaran, madam. Okay, good. Okey, ingat setiap kali apabila anda dapat jadual yang sedemikian, ingat klasifikasikan item itu. Kalau tak, memang anda pening tata mana satu yang kena masuk. Kalau banding dengan tutor yang kita bincang pada minggu lepas kan, anda boleh nampak soalan itu direct saja, senang. Tetapi sebenarnya soalan yang sebenarnya dia akan keluar macam inilah. Dia akan masuk semua tata sekali. Dia nak memeningkan anda. Anda yang kena klasifikasikanlah item tersebut.
Okey, sekarang selepas kita klasifikasikan setiap item ini, kita akan mula jawab soalan dia. Soalan dia A, dia nak kita cari KDNKKF dengan menggunakan pendekatan perbelanjaan. Okey, jadi sekarang kita pun jawab. Ini soalan A. Okey, butiran. Okey, ini ingat ya, bukan RM juta. Sebab tadi Miss Wah beritahu ini adalah billion dollar. Ingat billion dollar ya. Okay, billion dollar. Okay, jadi sekarang kita tengok kaedah perbelanjaan ini. Ini adalah satu kan. Jadi anda tengok sebarang item yang telah dilabelkan satu itu, kita terus pintarkan maklumat tersebut. Okay, kita cuba tengok yang ada satu. Ya, yang pertama itu penggunaan isi rumah 80. Jadi anda pun tulislah penggunaan isi rumah 80 billion dollar. Ingat tulis yang penuh ya. Okey, seterusnya pelaburan kasar satu juga 54.6. Okey, tulis penuh pelaburan kasar 54.6. Kita teruskan. Ada apa lagi? Yang satu punya. Okey, ada perbelanjaan kerajaan G iaitu 72.9. G 72.9. Ingat tulis penuh ya. Okey, selain daripada itu, ya kita ada ekspor per se dan ekspor per se kita mencatat sebanyak 35.4. Okey, ekspor per se 35.4. Okey, sambung. The last one adalah perubahan inventory yang ini. Okey, jadi perubahan inventory ini dia adalah mencatat sebanyak 8. Kita pun masukkan perubahan inventory 8. Dan sekarang apabila kita jumlahkan, okey, semua maklumat dekat sini, yang ini sebenarnya adalah apa? KDNKHP. Okey, sila beritahu Miss KDNKHP anda mencatat berapa? 250.9. 250.9. Yes. Okey, tetapi anda cuba tengok soalan A ini, dia bukan minta kita cari KDNKHP. Yang dia nak KDNKKF. Bermaksud nanti anda kena buat pelarasan sehingga anda dapat KDNKKF. Jadi anda boleh tengok kat sini, ini HP, ini KF, itu belakang dia ya. Depan dia masih sama. Bermaksud sekarang soalan saya, apakah beza antara HP dengan KF? Cukai tak langsung. Cukai tak langsung sahaja ke? Dengan subsidi. Okay, good. Okay, tulis penuh ya. Jadi sekarang soalan saya, katakan saya nak dapatkan KF. Saya kena guna HP tanpa ke ataupun tolak cukai tak langsung? Yes, Miss. Hmm. Tolak. Okay, yes. Tolak cukai tak langsung ya. Okay, kita tengok tata kita. Fokus yang pelarasan punya sebab pelarasan itu 4 ya. Kita cari cukai tak langsung kita. Cukai tak langsung. Okay. Yang keempat punya cukai tak langsung ini. Lepas anda masukkan tata itu tikkannya 29.2. Jadi kita tolak 29.2. Dan untuk subsidi pula kita kena tambah ke tolak? Tambah. Okey, kita nak tambah subsidi. Okey, jadi juga sama. Tengok itu adalah berkaitan dengan pelarasan iaitu 4. Cari yang berkaitan dengan subsidi. Tengok yang 4 saja. Inilah dia 4 punya. Subsidi kita adalah 6.8. Jadi kita pun tambah 6.8. Dan berapakah KDNKKF anda?
228.5 bilion. Okay, good. 228.5 bilion dolar. Itulah jawapan untuk soalan A. Okay, jadi sekarang kita sambung untuk soalan B pula. Kalau B dia minta anda hitung KNKHP dengan kaedah perbelanjaan. Inilah kaedah perbelanjaan kan. Jadi untuk maklumat anda bagi soalan B ini, sebenarnya anda tak perlu salin semula penggunaan isi rumah pelaburan, semua tak perlu. Anda boleh pilih sama you nak guna maklumat KDNKHP ataupun KDNKKF, anda pilih salah satu dan kemudian kita nak cari KNKHP. Anda boleh guna mana-mana satu sahaja. Tetapi kalau saya sebenarnya ini KNKHP kan. Kalau saya sebenarnya saya akan ambil yang ini. Sebab dia nak kita cari apa? KNKHP kan? Daripada KDNKHP ke KNKHP, tengok belakang dia sudah sama. Maksudnya saya hanya buat pelarasan dekat depan sahaja. Kalau anda nak guna KDNKKF untuk buat pelarasan pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan pengiraan untuk bahagian B. Okey, tulis ini adalah butiran. Okey, kemudian yang ini tadi tulis apa? Billion dollar. Okey, kan tadi Miss kata saya akan guna maklumat KDNKHP kan? Dan KDNKHP yang kita dapat tadi adalah 250.9. Jadi pun tulis 250.9 dan kehendak soalan itu dia nak kita hitung KNKHP. Okey, jadi kita pun tulis KNKHP. Okey, sekarang soalan saya. Kita dapati bahawa, cuba tengok ya, seperti apa yang Miss bagi tahu, tengok belakang dia. HP, ini adalah sama punya. Yang berlainan itu tepat. Ini KDNK, ini KNK. Jadi sekarang kita akan buat pelarasan lah. Soalan saya, apakah beza antara KDNK dengan KNK? PFBLN, Miss. Okay, good. Jadi kita nak tambah ke tolak? Tambah, Miss. Okay. Jadi sekarang pelarasan kita nak cari PFBLN. Okay, tengok yang pelarasan 4. PFBLN, yang ini. Pendapatan faktor bersiar luar negeri, kita tambah kan? Tetapi sekarang maklumat dia adalah negatif. Jadi pastikan nanti kita buat kurungan 17.9. Okay, buat kurungan 17.9. Sebab positif, negatif, dia akan jadi negatif. Okey, jadi sekarang berapakah jawapan KNKHP anda? 233 bilion. Okey, good. 233 bilion dolar. Okey, itu adalah jawapan untuk B. Pastikan anda ada tulis KNKHP ya. Jangan hanya tulis 233, ini tak ada. Kalau macam itu salah jawapan anda. Okey, kita sambung lagi. Kita sudah selesai jawab soalan B. Dan sekarang kita akan fokus soalan C pula. Dia minta kita hitung pendapatan negara. Okey, saya nak tanya. Pendapatan negara juga sama dengan apa? KNBKF. Yes. Okey, nanti kita kena cari KNBKF ya. Mengikut cara pendapatan. Okey, kalau cara pendapatan itu bermaksud nanti kita akan fokus yang kedua punya. Okey, tetapi sebelum itu pastikan anda sediakan jawapan anda. Ada format ini, ada tulis butiran dan ada tulis billion dollar. Okey, tengok item yang telah dilabelkan dua punya. Ya, yang pertama bayaran gaji 62.8. Jadi kita pun tulis ikut soalan dia ya, bayaran gaji 62.8. Okey, kita cari lagi tengok ada apa. Yang dua punya keuntungan syarikat yang tidak diagihkan. Okey, kita take ini dulu iaitu 25.1. Okey, cuma Miss nak beritahu bagi keuntungan syarikat yang tidak diagihkan itu sebenarnya berkaitan dengan pelaburan kan yang ini kan.
Dan anda tahu bahawa yang ini sebenarnya dia adalah di bawah kategori keuntungan syarikat. Jadi nanti Miss nak anda labelkan keuntungan syarikat juga, cuma untung tidak dibahagi ini adalah di bawah item tersebut. Okey, jadi sekarang kita tengok keuntungan syarikat tidak diagihkan. Ingat dia adalah di bawah keuntungan syarikat. Okey, bermaksud sini ada keuntungan syarikat. Okey, item yang pertama tadi yang kita nampak itu adalah untung tidak dibahagi. Okey, nanti Miss double check dulu . Ya, untung syarikat yang tidak diagihkan 25.1. Okey, anda tulislah untung syarikat yang tidak dibahagikan, diagihkan 25.1. Okey, saya nak anda buat lagi satu kolom. Okey, nanti kita tunjuk pengiraan dekat sini. Okey, kita sambung lagi. Kan tadi saya kata keuntungan syarikat ada 3 item kan? Okey, kita cari lagi 2 item itu. Iaitu untung dibahagi, lagi satu cukai keuntungan syarikat. Kita cari untung dibahagi dulu. Fokus yang 2. Okey, ini bukan okay. Ya, dividen. Kita masukkan dividen dulu. Dividen kita 12.6. Jadi anda pun tulis di bawah sini ada dividen 12.6. Dan lagi satu yang berkaitan dengan cukai keuntungan syarikat. Tengok ada tak? Ini. Cukai keuntungan syarikat 20. Okey, so ini cukai keuntungan syarikat. Dan kita dapat 20. Jadi sekarang yang ini sebenarnya adalah keuntungan syarikat kalau kita jumlahkan ketiga-tiga item ini. Jadi sekarang soalan saya, kalau kita jumlahkan ketiga-tiga ini, berapakah keuntungan syarikat kita? 57.7. 57. Sorry? 7. Yes, 0.7. Okey, itulah keuntungan syarikat. Okey, selepas kita ada bayaran gaji, kita ada keuntungan syarikat. Sebab ingat kita kena bagi topik yang besar punya. Okey, tengok semula ada apa tata yang kedua punya yang kita belum masukkan lagi. Okey, yes. Yang kedua, kita ada pendapatan perusahaan persendirian 50.3. Jadi 50.3 itu kita akan tulis pada row ini. Okey, pada kolom ini ya. Okey, jadi tulis pendapatan perusahaan persendirian. Okey, sambung. Apa lagi ya? Ya, bayaran sewa. Bayaran sewa 23.5. Jadi anda pun tulis bayaran sewa 23.5. Okey, kita tengok lagi ada sebarang maklumat yang belum masukkan lagi ke? Okey, tengok yang 2 punya. Ya, kita masih ada bunga bersih. Bunga bersih kita 7.3. Okey, anda tengok mesti ada 5 item. 1, 2, 3, 4, 5. Lengkaplah. Jadi sekarang yang ini seperti yang telah diberitahu ini adalah KNBKF. Jadi sekarang saya nak tanya, berapakah KNBKF kita? 201.6 bilion. Yes, very good. 201.6 bilion dolar. Itu adalah hitung pendapatan negara melalui kaedah pendapatan. Okey, jadi anda boleh dapat dekat sini soalan kita. Memang kita fokus kaedah perbelanjaan dengan pendapatan sahaja. Walaupun daripada jadual ini anda boleh nampak ada item yang tidak digunakan. Misalnya yang kita taktik itu adalah yang ketiga iaitu kaedah keluaran sebab soalan dia tak tanya pun. Yang tiada kaitan yang 5 ini memang kita tak pakailah. Dan walaupun ada pelarasan seperti susut nilai, dia kadang-kadang juga tidak digunakan maklumat tersebut. Jadi jangan ingat semua maklumat yang dibekalkan dekat sini mesti pakai punya. Tak semestinya.
Kadang-kala kita guna dan kadang-kala kita tak gunakan dia. Okey, sekarang Miss akan go through seorang-seorang, tengok siapa yang ada masalah. Kita mula dengan Adri dulu. Yes, Miss. Ada soalan? Miss, saya nak tanya. Untuk soalan C. Soalan C. Ah, Yang ini ke? yes. Kalau cara saya buat macam Miss saja, butiran dan tu. Cuma saya tak buat macam yang keuntungan syarikat. Saya cuma masukkan semualah. Saya tak letak dalam satu kategori, tak apa ke? Okey, maksudnya maksudnya yang Adri buat itu, anda hanya tulis bayaran gaji, anda tulis 3 ini, anda masuk yang ini. Betul tak? Yes, betul. Okey, untuk maklumat anda, kalau anda buat demikian, tak salah jawapan anda, masih boleh diterima. Cuma sekarang, memang Miss galakkan anda masukkan yang ini, keuntungan syarikat. Sebab yang ini, cara present ini adalah yang perfect punya. Lagipun anda tengok semula, dekat sini memang kita guna keuntungan syarikat kan? Itu nama besar dia. Okey? Cuma yang di bawah-bawah dia terdiri daripada apa? That's why kita asingkan. Jadi anda boleh nampak memang Miss asingkan lah. Tapi kalau katakan anda buat macam apa yang Adri buat itu memang tak salah. Masih boleh diterima. Okey ke Adri? Okay, Miss. Thank you. Juga? Miss, saya ada satu soalan. Ya, silakan. Miss, saya ada satu soalan yang bayaran pindahan tu seperti apa? Okey. Untuk maklumat anda, bayaran pindahan ini sebenarnya kita kata itu adalah pendapatan yang tidak produktif. Okey, bermaksud yang ini sebenarnya dia tidak memberi sebarang sumbangan dalam kegiatan ekonomi punya. Contoh, sekarang anda sebagai seorang pelajar matrikulasi, anda dapat allowance kan? Jadi allowance itu sebenarnya dianggap sebagai bayaran pindahan. Ataupun kita kata orang yang sudah bersara kan dia akan dapat pencen kan? Disebabkan dia sudah bersara, dia tidak memberi sumbangan terhadap kegiatan ekonomi. Okey, jadi pencen yang diterima itu dianggap sebagai bayaran pindahan. Okey, dan untuk maklumat anda, apabila kita tambahkan pendapatan tidak produktif dan pendapatan produktif, kalau kita tambahkan kedua-dua ini, sebenarnya nanti kita akan dapat pendapatan persendirian ataupun pendapatan individu. Okey, dan kalau anda tengok semula video instructional yang Miss tunjukkan, memang saya ada bincang bahagian ini tetapi secara ringkas sahaja. Okey, memang saya tak bagi tahu tentang rumus dia lah sebab itu sebenarnya tak ada dalam sukatan anda. Cuma anda perlu tahu pendapatan persendirian terdiri daripada pendapatan produktif dan lagi satu pendapatan tidak produktif. Bayaran pindahan di bawah pendapatan tidak produktif. Okey ke Tuga? Okay, Miss. Thank you. Okey, sama-sama. Okey, Tak ada, Lutfi. Miss. Ada Miss. Caruman KWSP tu apa sebenarnya Miss? Okey, untuk maklumat anda yang berkaitan dengan KWSP ini, sebenarnya data ini kita gunakan dia untuk cari pendapatan persendirian punya. Okey, KWSP ini macam kita sebagai pekerja, you sebagai pekerja swasta kan. Okey, nanti you akan buat simpanan lah di KWSP ini dan sebenarnya kalau nak cari pendapatan persendirian, kita memang akan guna maklumat inilah daripada KNPKF kita guna maklumat ini untuk dapat pendapatan persendirian. Juga sama seperti apa yang Miss kata tadi, pendapatan persendirian ini kalau berkaitan dengan pengiraan memang sudah tak ada dalam silibus anda. Jadi maklumat ini sebenarnya anda boleh abaikan sahaja. Okey ke Lutfi? Okey, terima kasih Miss. Okey, cuma saya nak bagi tahu lah kalau anda ada buku rujukan kan, anda boleh tengok daripada KNPKF kalau dia nak cari pendapatan persendirian memang dia ada guna item ini. Okey, cuma Miss nak beritahu yang itu tak ada dalam sukatan anda dah. Okey, jadi selesailah perbincangan bagi soalan kuantitatif 6 ini.